Nampak. Okay, good. Nampak. Okay, baik. Tutup balik awak punya mikrofon. Mikrofon tutup dulu. Supaya tak mengganggu saya punya percakapan. Semua orang boleh dengar dengan baik. Jadi boleh faham dengan baik. Subjek sejarah hari ni ya. Sejarah kita nak terus lagi melangkah, mengetahui, mempelajari, mengenali, mengetahui, mempelajari, mendalami lagi topik-topik lagi yang lebih mendalam lagi. Okey? Baik. Apa yang saya tunjuk ni ialah apa yang kita belajar minggu lepas. Ya, minggu lepas, bukan minggu lepas lah, minggu sebelum cuti tu dan 2 minggu sebelumnya, iaitu di mana kita belajar berkenaan dengan kerajaan-kerajaan Melayu awal, ya, yang ada di kepulauan tanah Melayu ni. Okey, daripada kerajaan Funan sampai kerajaan Majapahit, Meruas, Srivijaya, semualah Kedah Tua semua. Di Santubong di Sarawak kita dah belajar lokasi-lokasinya di mana di Perak, di Kedah, di Sumatera, di Kepulauan Jawa, ya, di Sarawak. Okey. Kemudian kita belajar yang sebelum cuti hari itu ialah hubungan diplomatik dan juga kegiatan ekonomi. Kenapa wujudnya hubungan diplomatik antara kerajaan dengan kerajaan pada masa itu? Disebabkan oleh faktor politik, ekonomi dan juga sosial. Ni awak boleh ulang kaji semula, nanti balik baca. Nanti kalau tak baca memang awak tak boleh nak ingat lah dan faham. Okey. Dan juga apakah kegiatan ekonomi oleh kerajaan Melayu awal pada masa itu? Pertanian, perdagangan, hasil hutan, hasil laut, pelombongan dan pembuatan. Okey. So kerajaan-kerajaan Melayu awal itu sudah pun mempunyai aktiviti kegiatan ekonomi mereka sendiri, perdagangan dan sebagainya. Okey. Baik, so hari ini kita nak lanjutkan lagi kepada satu kerajaan yang lahir, yang wujud pada masa lalu, selepas daripada kerajaan-kerajaan Melayu awal ni. Kerajaan yang awal ni dia lebih awal, selepas zaman logam tu kan, kita dah belajar kan, zaman batu, zaman logam, kemudian kerajaan Melayu awal. So wujud satu lagi kerajaan yang pernah wujud di alam Melayu ni, tanah Melayu ni, iaitu Kerajaan Melayu Melaka. Satu kerajaan yang membesar menjadi suatu empire. Sebenarnya tanah Melayu ni, Malaysia ni dulu ada satu kerajaan yang sangat hebat, ya. Sangat hebat, sangat terbilang, sangat membesar sehingga menjadi satu empire, empire perdagangan dunia pada masa tu. Perdagangan kepulauan tanah Melayu pada masa tu menjadi satu kawasan perdagangan paling pesat sekali di dunia. Pernah berlaku dulu di tanah Melayu, iaitu pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okey. So siapa yang ada buku teks boleh buka muka surat 104. Kita nak pergi mendalami, mendasari lagi, mengetahui lebih banyak lagi berkenaan dengan Kesultanan Melayu Melaka. Muka surat 104. Okey, unit 8. So kita dah sampai ke unit 8 hari ini, iaitu tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka. So hari ini kita nak belajar, kita nak kenal siapakah tokoh-tokoh terbilang yang menjadi punca, yang menjadi asbab, yang menjadi penyebab, yang menjadi orang kuat, yang menyebabkan kerajaan Melayu Melaka tu boleh lahir, boleh maju, boleh menjadi sangat gemilang, sehingga menjadi sebuah empire yang sangat hebat, terkenal di seluruh dunia pada masa tu. Okey, baik. Ini kita akan belajar ni. Baik. Saya nak pergi ke kita punya ini, alright. Ini. Okey, so hari ini kita akan belajar unit 8, tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka. Alright, saya harap semua dah bersedia. Kita nak pergi ke topik yang ke-8 ini. Okey. Baik. Kita akan pecah kepada dua bahagian, iaitu bahagian 1, dan minggu depan kita akan sambung lagi bahagian yang kedua untuk tajuk ni lah. Alright. Okey, baik. Kita punya objektif hari ni iaitu kita nak belajar
menyatakan struktur masyarakat zaman Kesultanan Melayu Melaka. Apakah struktur masyarakat yang wujud pada zaman itu? Dan yang kedua, menjelaskan maksud tokoh terbilang dalam Kesultanan Melayu Melaka itu. Apakah maksud dia? Dan satu dua perkara lain lah. Okey, ini kita punya matlamat untuk apa yang kita belajar hari ini. Baik, tokoh terbilang. Okey. Boleh nampak ya paparan saya ni ya? Boleh respons tak sikit? Nampak tak saya punya paparan ni? Nampak. Okay, good. Alright. Okay, good. Nampak. Okay. Okay, off semula awak punya mikrofon. Okay. Baik, tokoh terbilang. Tokoh terbilang mempunyai peranan yang besar pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okay. Sesebuah kerajaan, ingat, sesebuah kerajaan ni dia perlu ada orang-orang kuat dia. Dia tak boleh sultan seorang-seorang dia. Kerajaan tu boleh jadi satu kerajaan yang kuat, tak boleh. Dia mesti ada satu tim, satu orang kata pasukan yang boleh membantu sultan menjadikan pemerintahan kerajaan tu sangat hebat. Okey, ini tokoh-tokoh ni lah yang kita nak kenal ni. Okey, dia ada peranan masing-masing. Pelibatan tokoh terbilang dalam pentadbiran telah membawa kepada era kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Okey, so tokoh-tokoh ni memainkan peranan-peranan mereka untuk membantu sultan. Sultan-sultan yang ada pada zaman tu ada banyak sultan tau. So dia memberi kepada satu era. Dia lama, tempoh dia tu lama. Okey. Alright. Kita lihat struktur masyarakat pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okey. So pada zaman pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka tu ada dua golongan. Okey, yang kita panggil dia golongan pemerintah dan satu lagi golongan ialah golongan diperintah. Okey, siapakah yang jadi pemerintah? Ialah sultan dan pembesar. Sultan ni ialah orang yang paling berkuasa sekali lah. Dia yang akan membuat apa-apa keputusan, kemudian dibantu oleh pembesar. So golongan ni ialah kita panggil dia sebagai pemerintah. Orang yang akan membuat keputusan, membuat pemerintahan, menjalankan pemerintahan dan sebagainya. Okey. Kemudian golongan yang kedua ialah golongan yang diperintah, iaitu rakyat dan juga hamba. Okey. Rakyat dan juga hamba. Okey, pada masa itu hamba masih wujud. Hamba masih wujud. Maksudnya hamba ni dia bukan tukang dia panggil orang gaji, bukan. Hamba ni ialah orang suruhan. Maksudnya dia diberi makan dan sebagainya oleh tuan dia, okey, untuk membuat kerja-kerja lah. Okey, jadi itulah struktur masyarakat pada masa kerajaan Melayu Melaka. Ada sultan, ada pembesar, ada rakyat dan juga ada hamba. Sekarang macam mana sekarang? Sekarang pun sama, masih ada pemerintah. Sultan masih ada negeri-negeri yang masih ada sultan, okey. Tapi kalau kita lihat daripada skop pemerintahan negara, kita bermula daripada agung. Okey, Majlis Raja-Raja Agung paling tinggi. Kemudian kita ada parlimen ataupun kerajaan. Kerajaan yang memerintah. Kemudian kita ada rakyat. Tapi zaman sekarang kita tidak ada hamba lah. Hamba dah tak wujud dah sekarang, zaman sekarang ni. Okey. Okey, so itu dia berkenaan dengan struktur masyarakat Melayu Melaka. Okey, ada dua golongan, pemerintah dan diperintah. Okey. So daripada atas sekali ialah sultan, pembesar, rakyat dan juga hamba. Okey, itu senang saja. Okey. So harap boleh faham dia punya struktur masyarakat pada masa itu. Okey. Baik. Kita lihat golongan yang pertama, golongan pemerintah. Okey. Yang pertama sekali yang paling tertinggi ialah sultan. Apakah peranan sultan ni? Sultan ialah pemerintah tertinggi dalam pentadbiran negeri. Sultan bila dia jadi pemerintah yang tertinggi, dia menjadi orang yang akan membuat keputusan. Sama ada nak buat apa-apa perkara pun dalam bidang perdagangan, dalam bidang kerakyatan ni, okey, dalam bidang undang-undang, dari segi agama, dari segi perhubungan dan sebagainya, semua keputusan dibuat oleh sultan, dibantu oleh para pembesar lah. Okey. So sultan juga merupakan simbol perpaduan rakyat. So ada sultan sebab zaman itu sultan ialah orang yang paling berkuasa. So dia melambangkan hebatnya sultan pada masa itu
melambangkan hebatnya rakyat pada masa tu. So rakyat ni akan mengikut segala keputusan-keputusan yang dibuat oleh Sultan. Okey. Baik. Kemudian nombor 2 ialah pembesar. Pembesar ni dia ada ramai. Pembesar ni dilantik oleh Sultan. Tugas dia ialah untuk membantu Sultan dalam pentadbiran negeri. Macam kita sekarang lah, Perdana Menteri kan. Perdana Menteri ni dibantu oleh menteri-menteri kan. Kalau di negeri-negeri dibantu oleh menteri besar kan. So sama juga pada masa Kerajaan Melayu Melaka, pembesar ni dia ada tugas masing-masing. Dia ada ramai lah, daripada bendahara, laksamana, syah bandar, ulu balang dan sebagainya lah. Okay. So semuanya dilantik oleh Sultan. Tujuan dia untuk membantu Sultan dalam menguruskan negeri lah. Okey. Seterusnya kita lihat golongan yang kedua. Golongan yang diperintah ni, iaitu rakyat dan juga hamba. Rakyat ialah semua penduduk negeri Melaka tu lah. Mereka ni pengikut setia kepada Sultan dan pembesar. Rakyat pada masa tu memang dia orang sangat taat dan sangat menghormati Sultan mereka, menyayangi Sultan pada masa tu. Okey, kerana Sultan lah akan menjadi pelindung kepada rakyat tu. Okey, daripada ancaman-ancaman musuh dan sebagainya. Okey. Dan yang paling bawah ialah golongan hamba. Hamba ni ialah orang suruhan Sultan dan juga pembesar. Bilangan hamba melambangkan ketinggian status dan kekayaan pemiliknya. Okey, pada masa tu kalau mana-mana pembesar yang mempunyai hamba yang ramai, lebih ramai hamba yang dia ada, so lebih hebatlah pembesar yang ada jawatan tu. Okey, begitu. Dia lebih dihormati dan lebih kukuhlah, lebih kuat pengaruhnya. Okey, itu keadaan struktur masyarakat pada masa zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okey, boleh faham So kita dah terang daripada Sultan tadi, daripada Sultan. Okey, apakah peranan dia? Kemudian pembesar, kemudian rakyat dan juga hamba. Okey. Baik, seterusnya mari kita kenali tokoh terbilang. Tokoh terbilang ini memainkan peranan penting dalam kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Apakah yang kita maksud? Kita lihat apakah maksud tokoh terbilang. Dan yang kedua, kita lihat ciri-ciri dia. Ciri-ciri tokoh ni. Apakah jasa mereka sebenarnya yang sampai mereka ni diangkat sebagai satu tokoh. Okey. Baik, maksud tokoh terbilang. Tokoh terbilang merupakan individu yang dihormati dan disanjungi oleh masyarakat. Okey. Dia seseorang yang dilantik oleh Sultan, pembesar tadilah. Tokoh ni ialah pembesar tadi, golongan pembesar tadi. Okey, bukan rakyat. Rakyat bukan. Ini tokoh ni lahir daripada golongan-golongan pembesar ni. Pembesar ni kan kita dah sebut tadi, dia membantu Sultan menguruskan negeri dan negara. Okey. Jadi mereka ni rakyat kenal lah. Rakyat kenal. Macam kita lah sekarang kan. Kita kenal siapa Perdana Menteri, siapa Menteri Pertahanan, siapa Menteri Kewangan kan, siapa Menteri Pendidikan kan. So mereka-mereka lah kita gelarkan sebagai tokoh pada masa tu. So pada zaman Kerajaan Melayu Melaka ni pun mereka ni dikenali dan dihormati. Rakyat menyanjung tinggi sebab kerja-kerja mereka itulah. Apakah jasa-jasa mereka yang mereka telah buat berdasarkan bidang tanggungjawab yang mereka ada tu. Okey, itu maksud tokoh terbilang. Merupakan individu yang dihormati dan disanjungi oleh masyarakat. Okey? Ada pengaruh lah mereka ni. Okey. Baik. Yang kedua, ciri-ciri tokoh terbilang. Ciri-ciri mereka ni. Baik, kita lihat yang pertama. Gigih. Gigih. Parameswara. Siapa pula parameswara ni? Sekejap lagi saya terangkan siapakah parameswara ni. Parameswara gigih memajukan Melaka sebagai pusat perdagangan. Okey. Parameswara ni siapa? Parameswara ni ialah Sultan. Sultan yang pertama. Sultan yang menjadi pengasas negeri Melaka. Okey. Orang yang mewujudkan negeri Melaka. Yang melahirkan negeri Melaka. Parameswara. Siapakah Parameswara? Parameswara ialah anak Sultan daripada Indonesia. Dia datang
bersama dengan dia punya pasukan dia pergi memburu, akhirnya sampai ke negeri Melaka dan akhirnya mewujudkan negeri Melaka dan mereka memajukan negeri Melaka. Okey, itulah dia Parameswara. Nanti kita terangkan lebih lanjut Baik, ciri-ciri yang kedua, tokoh ni mempertahankan kedudukan negara. Tun Perak. Ni satu lagi nama tokoh. Ni semua nama-nama ni awak kena ingat Tun Perak mempertahankan Kesultanan Melayu Melaka daripada ancaman luar. Tun Perak ni siapa? Tun Perak ni ialah bendahara. Bendahara. Bendahara ni ia orang kanan sultan. Orang kanan sultan, orang nombor satu. Sultan apa-apa pun dia akan panggil bendahara ni untuk minta pandangan dan pendapat. Okey. So dia orang kanan sultan lah, orang kanan. Tun Perak nama dia Jadi dia mempertahankan kedudukan negara, antara jasa dia lah. Okey, dan yang ketiga berkorban untuk negara. Selain gigih mempertahankan kedudukan negara, dia orang ni pun berkorban untuk negara, sanggup berkorban untuk negara. Okey, contoh yang dia bagi sini ialah Hang Tuah. Hang Tuah mempertahankan perairan Melaka daripada serangan musuh. Kenal Hang Tuah? Saya ingat semua orang kenal kot Hang Tuah tak kenal Hang Tuah? Siapakah Hang Tuah? Saya ingat semua orang pernah dengar cerita tentang Hang Tuah, seorang hulu balang, panglima Laksamana yang sangat hebat pada masa itu. Jadi Hang Tuah ni mempunyai kepakaran, kehebatan dalam persilatan. Jadi dia menjadi orang kuat kepada Sultan untuk mempertahankan negeri Melaka pada masa itu. Okey, nanti kita cerita lagi tentang Hang Tuah. Okey, so ini 3 ciri-ciri tokoh terbilang gigih, mempertahankan kedudukan negara dan berkorban untuk negara. Baik, alright, siapakah dia tokoh terbilang yang terdapat pada zaman Kesultanan Melayu Melaka? Okey, mari kita lihat siapa dia orang dia. Ini dia. Dalam buku awak ni kita senaraikan 6 orang. Okey, 6 orang. Yang pertama ialah Parameswara. Yang kedua Sultan Muzaffar Shah. Yang ketiga Sultan Mansur Shah. Yang keempat Sultan Alauddin Riayat Shah. Yang kelima Bendahara Tun Perak. Dan yang keenam Laksamana Hang Tuah. Okey, baik. Jom kita lihat satu persatu. Baik. Parameswara. Itu gambar yang dilakarkan dilakarkan, tapi bukan rupa sebenar lah. Dilakarkan sahaja. Parameswara mengasaskan Kesultanan Melayu Melaka. Okey, dan beliau memajukan Melaka sebagai pusat perdagangan. Okey, baik. Saya cerita sikit berkenaan dengan Parameswara ni. Parameswara tadi saya sebut beliau ni ialah anak sultan daripada kerajaan Indonesia. Di Indonesia pada masa itu ada bukan kerajaan Indonesia lah, kerajaan yang wujud di Indonesia. Mungkin saya tak ingat, tapi mungkin daripada kerajaan Majapahit ke mana ke. Dan dia bersama dengan pasukan dia pada masa itu, mereka merantau pergi memburu. Akhirnya terdampar di Melaka, di Kepulauan Melaka tu, perairan Melaka tu. Jadi pada masa tu dalam keadaan mereka sedang berehat, berlaku satu peristiwa ajaib. Apakah peristiwa tu? Berlaku satu peristiwa itu yang wujudnya nama Melaka tu. Okey, apakah peristiwa tu? Dalam keadaan dia tengah bersandar di satu pokok, dia tengah bersandar rehat-rehat tengah satu pokok, tiba-tiba di depan dia berlaku satu peristiwa yang dikatakan ajaib pada masa itu, iaitu dia lihat seekor kancil. Sang kancil, seekor kancil menendang, berjaya menendang seekor anjing sehingga anjing itu jatuh ke dalam sungai. Jadi dia terpegun. Apakah maksudnya ni kan? Hebatnya sang kancil tu. Ini ada petanda ni, dia kata. Kan, mesti tempat ni ada satu kebaikan ni, ada satu tempat yang baik lah kan. Jadi dia pun panggil dia punya pengawal dia, pembesar-pembesar dia tu, bincang kan. Dia kata kita kena buat satu kerajaan di sini ni. Better nak buat satu kerajaan di sini. Kan? Sebab
Mesti ada sesuatu yang pelik ni, ajaib ni. Dia kata sebab kancil ni boleh tendang anjing. Biasanya anjing yang makan terkam kancil. Ini kancil berjaya tendang si anjing. Bermaksud tempat ni tempat yang bertuah dia kata. Kan? Jadi dia pun fikir nama apa dia nak bagi. Jadi kebetulan pada masa tu dia sedang bersandar di sebatang pokok Melaka. Pokok Melaka lah yang disandarkan tu. Jadi bila dia tengok-tengok, wah dia ingat, jadi daripada idea tu dia ingat, okey, kita beri nama Melaka tempat ni. So daripada situlah start. Dari situlah bermulanya kerajaan Melayu Melaka wujudnya. Jadi itulah kisah dia. Kisah berkenaan dengan Sultan ni, Parameswara ni. Dan akhirnya Sultan Parameswara ni, dia ni asalnya ialah penganut agama Hindu. Okey, penganut agama Hindu. Jadi bila dah membesar, dah berdagang sebagainya, beliau akhirnya, baginda akhirnya memeluk agama Islam. Jadi ditukar nama dia kepada Sultan Iskandar Shah. Sultan Iskandar Shah. Itu nama dia. Okey. Tapi nama yang terkenal pada kisah tentang Melaka ni ialah Parameswara lah. Okey. So dialah yang mengasaskan negeri Melaka. Okey. Okey. Harap boleh faham ya cerita tu. Okey. Seterusnya. Kenapa tak boleh pergi? Okey. Yang kedua, Sultan Muzaffar Shah. Selepas habis pemerintahan Parameswara, zaman Sultan Muzaffar Shah pula selepas tu, beliau mengukuhkan lagi, baginda mengukuhkan lagi Empayar Melaka, membesarkan lagi, melaksanakan sistem perundangan yang tersusun. Okey. Dia buat lebih, pada masa tu kerajaan Melaka ni semakin membesar, semakin membesar. Dan seterusnya disambung oleh Sultan Mansur Shah. Dia meluaskan lagi Empayar Melaka, menjadikan Melaka sebagai pusat penyebaran agama Islam dan pusat pendidikan. Ini antara sumbangan Sultan Mansur Shah. Meluaskan Empayar Melaka dan menjadikan Melaka sebagai pusat penyebaran agama Islam. Okey. Baik, seterusnya Sultan Alauddin Riayat Shah. Ini yang keempat, Sultan yang keempat. Iaitu sumbangan beliau, baginda, sumbangan baginda, sebab dia sultan. Mengambil berat tentang keamanan dan keselamatan dalam negeri, menjaga kebajikan rakyat. Dikatakan Sultan Alauddin Riayat Shah ni antara sultan yang alim lah, yang paling alim sekali lah. Okey. Ni antara jasa dia ya, menjaga keamanan dan kebajikan rakyat. Okey. Dan yang kelima, tokoh yang kelima, Bendahara Tun Perak. Ini satu bendahara yang sangat terkenal, sangat legenda. Dia sangat famous, sangat bagus, sangat hebat, menguruskan pentadbiran secara sistematik dan menunjukkan kesetiaan tinggi kepada sultan. Okey. So dia ni sangat hebat. Pada zaman pemerintahan dia ni, Bendahara Tun Perak ni, Melaka memang sangat terbilang. Sangat hebat, sangat terbilang, sangat terkenal di seluruh dunia pada masa tu. Jadi pusat perdagangan Melaka pada masa tu menjadi pusat perdagangan antara China dan India. Daripada Arab dan sebagainya, semua lalu berkumpul di Melaka, berniaga, berdagang di Melaka. Okey, pada zaman ni Bendahara Tun Perak dibantu oleh yang keenam ni dia. Tokoh yang sangat hebat, dikenali Laksamana Hang Tuah. Okey. Baik, Hang Tuah ni, dia ni bukan daripada keturunan sultan tau. Laksamana Hang Tuah ni, dia ni daripada golongan rakyat biasa. Dia ni bersama dengan kawan-kawan dia kan. Kalau kita boleh tahu cerita dia kan, dia adalah Hang Tuah, Hang Jebat, Hang Lekir, Hang Lekiu, Hang Kasturi kan, yang 5 sekawan ni. Jadi mereka ni, satu sekawan ni, mereka ni belajar ilmu silat. So, daripada 5 ni, Hang Tuah yang paling hebat lah. Yang paling hebat sekali. Dan kemudian, berlaku satu peristiwa. Di kampung pembesar Melaka pada masa tu lah. Di kampung Bendahara kot. Okay. Ada orang mengamuk. Ada sekumpulan orang mengamuk. Dia bunuh habis orang kampung. Dia bunuh habis orang kampung. Jadi, Hang Tuah dengan kawan-kawan ni pun datang. Jadi mereka melawan lah. Lawan dengan pemberontak tu. Lawan. So mereka berjaya bunuh habis.
Bila bunuh, pom, 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 bunuh habis. So orang jahat semua habis terbunuh. Jadi Sultan sangat kagum pada masa tu. Wah, dia kata hebat ni budak-budak ni kan. Orang muda yang sangat hebat. Jadi Sultan pun panggil menghadap. Akhirnya dilantiklah sebagai pahlawan negara, sebagai laksamana, sebagai orang yang menjaga perairan, keselamatan perairan pedagang-pedagang di yang berlabuh di negeri Melaka itulah. Okey. Itu antara dia punya jasa dia, menjaga keselamatan perairan Melaka. Dan ada satu lagi tugas dia, iaitu menjadi utusan Kesultanan Melayu Melaka. Antara yang terkenal ialah beliau dihantar oleh Sultan Melaka pergi ke negara China. Okey. So dia utusan, menjadi orang yang diharap. Sultan memang memberi kepercayaan kepada dia, orang yang dipercayai. Okey. So itulah dia 6 orang. Okey, daripada kita lihat balik, yang pertama tadi ialah para Meswara, kemudian Sultan Muzaffar Shah, Sultan Mansur Shah, Sultan Alauddin Riayat Shah, Bendahara Tun Perak, Laksamana Hang Tuah. So 6 nama ni awak tolong ingat. Okey, kena baca berulang kali. Siapakah yang mengasaskan Melaka? Siapakah yang mengukuhkan Empayar Melaka? Okey, yang menghebatkan perundangan undang-undang. Sultan Muzaffar Shah ni dia buat undang-undang yang tersusun. Dia panggil Hukum Kanun Melaka kot. Tak silap saya. Hukum Kanun Melaka nama undang-undang dia tu. Okey. Okey. Kemudian Sultan Mansur Shah ni meluaskan lagi Empayar Melaka. Sultan Alauddin ni dia lebih kepada keamanan dan kebajikan kepada rakyat dia. Dan Bendahara Tun Perak ni ialah seorang menteri kanan, orang kanan sultan yang sangat hebat dalam menguruskan negara. Okey, dan Laksamana Hang Tuah last sekali sebagai 10 balang Melayu yang hebat pada masa tu. Alright. Okey, kesimpulan. Tak nak habis dah. Setengah jam dah saya bercakap. So, kesimpulan dia, tokoh terbilang memberikan sumbangan yang besar pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kegigihan tokoh terbilang menjadikan Melaka sebuah empayar yang kuat dan terkenal di alam Melayu. Okay? Alright. So, sampai situ yang kita nak belajar hari ini. Jadi, sekarang ni saya nak buka semula. Okay. Sekejap ya. Saya nak bertanya soalan. Saya nak tanya soalan. Okay. Sekejap. Saya stop presenting. Okay. Okay. On balik video masing-masing. Masih ada ke kat situ? Okay. Panjang lebar saya bercakap ni. Boleh faham ke? Boleh. Okay. Boleh. Alright. Okay, bagus. Baik, soalan. Kepada yang pertama. Sekejap, saya tengok dekat chat ni ya. Siapakah yang bertuah tu? Nak tengok sama ada awak mengikuti tak pembelajaran kita hari ni ya. Berkenaan dengan tokoh kerajaan Melayu Melaka. Baik. Ada yang tak tulis nama lah. Tak ramai tulis nama ni. Sekejap. Mana saya nak tengok ni ya. Okay. Show everyone. Oh, okay. Ada sini. Show everyone. Okay. Saya nak panggil ni Muhammad Zaim. Siapakah Zaim? Zaim ada tak? Zaim. Oh, Zaim. Mana Zaim? Ni saya takut ni. Dia tak on video. Dia pergi mana-mana. Ada Zaim? Tak ada. Okey. Tak ada. Kita panggil Muhammad Daniel. Ada ke? Muhammad Daniel. Ya, saya. Buka video gambar awak. Nak tengok siapakah orang dia. Okey. Dennis. Ya. Kelas mana Dennis? Empayar UKM. UKM. Ha. Okey, bagus.
Okey, Dennis. Soalan dia. Okey. Siapakah dalam struktur masyarakat Melaka tu, siapa yang paling tinggi sekali? Soalan senang aja. Sultan. Sultan. Okey. Baik. Terima kasih Daniel. Dennis. Okey. Sama-sama. Okey. Orang kedua, Anik Izzuddin. Mana Anik Izzuddin? Ada cikgu. Mana? Anik Izzuddin. Oh, okey. Anik Izzuddin Pak UKM Okey. Ya. Anik Izzuddin. Apakah peranan pembesar dalam struktur organisasi masyarakat Melayu Melaka tu? Apakah peranan pembesar? Apakah peranan pembesar? Cuba tengok dalam buku teks. Ada dalam buku teks. Membantu Sultan. Membantu Sultan. Bagus. Pembesar ni tugas dia membantu pengurusan negara. Membantu menguruskan negara. Okey. Membantu Sultan dalam pentadbiran negara. Yes, betul. Membantukan dalam pentadbiran negara. Okey. Saya nak panggil perempuan pula. Nik Nur Salsabila. Ada tak? Ya. Nik. Boleh on video tak? Tengok sikit. Siapa orang dia? Okey, Nik. Nik lah apa? Pak UKM. UKM ke UTM? UTM. Ya. Okey. Okey, soalan saya. Okey, tadi berkenaan dengan struktur. Okey, dah selesai. Sekarang kita pergi ke tokoh. Okey, tokoh. Baik, ada berapakah bilangan tokoh dalam yang kita dah sebut tadi? Berapa orang? Nik? Mana dia? Hilang terus. Nik ada kat situ? Sekejap. Okey. Jangan lama sangat, sekejap. Saya bagi 5 saat je. Boleh? 6. Berapa orang? 6. 6 orang. Okey, bagus. Kita nak panggil Nur Liana. Ada tak Nur Liana? Nur Liana mana? Nur Liana. Tu. Ini saya bimbang ni, dia tak on video. Dia pergi mana-mana. Dia join tapi dia hilang. Tak ada Tak ada. Okey, kita panggil Nurul Arisa. Ada tak Nurul Arisa? Nama semua sedap-sedap Nurul Arisa. Ada tak Nurul Arisa? Ya. Ya, mana dia orangnya? Onkan video, saya tengok rupanya. Buka kamera. Kejap. Sekejap. Tak pakai baju ke? Tak pakai tudung lagi. Cepat. 12.10 Okey. Apa, sekejap lagi saya nak bagi latihan. Kita dah habis dah ni. Topik ni kita dah habis bahagian 1. So, minggu depan kita nak sambung bahagian kedua. Okey. Saya tak nak buat terus bahagian kedua nanti dia banyak sangat nanti tak boleh nak ingat. Okey. So, kita bahagi pecah kepada 2 bahagian. Tajuk ni itu saja, tak banyak. Bahagian 2 pun tak banyak minggu depan. Sikit saja. Kita hanya kenal secara kasar je sebenarnya kerajaan Melayu Melaka ni. Kita tak kenal tak pergi secara detail lagi Yang saya cerita tu sikit-sikit je lah berkenaan dengan kerajaan Melayu Melaka. Mana dia tadi? Nurul Arisa. Dah bersedia belum? Kalau belum bersedia, saya panggil sekejap lagi Saya pergi orang lain dulu. Okey, Syafiq Nufail. Siapa Syafiq Nufail?
Itu dia. Syafiq. Ya. Okey. Syafiq, tadi siapa sebut tadi? Ada 6 tokoh tersebut. Okey. Ada 6 tokoh tu. Syafiq sebutkan 2 nama tokoh. Sebutkan 2 nama tokoh yang kita dah belajar tadi. Meswara. Parameswara. Okey, 1. Yang kedua? Sultan Muzaffar Shah. Okey, Sultan Muzaffar Shah. Okey. Baik, ingat nama-nama tokoh tadi. Yang pertama Parameswara. Yang kedua Sultan Muzaffar Shah. Yang ketiga siapa? Sultan Mansur Shah. Okey. Yang keempat siapa? Sultan Alauddin Riayat Shah. Okey. Yang kelima Tun Perak. Yang keenam siapa yang keenam? Laksamana Hang Tuah. Okey, ingat nama-nama tokoh tu tadi yang kita dah belajar. Okey, baik. Satu soalan yang terakhir. Lelaki pula. Anik Izzuddin. Siapa Anik Izzuddin? Anik 2 kali. 2 kali ya? Tidak lah. Oh, dah. Okey. Alright, kita panggil orang lain pula. Muhammad. Siapa ni? Nur apa ni? Muhammad Nur Syakir. Ada? Tu dia. Saya. Syakir. Ya. Syakir 4 UTM kan? Okey. Okey, Syakir. Soalan dia. Apakah sumbangan Tun Perak? Tun Perak ni siapa? Bendahara. Bendahara. Siapa jawab tu? Saya tanya. Saya tanya Syakir. Syakir. Apakah sumbangan Tun Perak? Menguruskan pentadbiran secara sistematik. Tun Perak ni siapa? Bendahara. Bendahara. Orang kanan Sultan. Okey. Okey. Tak payah. Terima kasih. Apa Syakir? Okey. Nak tanya Adam Darwish pula. Adam Darwish. Adam. 4 UKM kan? Saya suka nak tengok pada muka dia. Asyik tadi muka dia je. Adam. Ya. Siapa tu? Apa Hang Tuah tu? Hang Tuah tu siapa? Saya tahu. Adam. Adam tak tahu Hang Tuah Adam. Sekejap, saya tengah tengok ni. Tengok apa? Tengok game. Ketik game ni. Buku teks. Dia betul. Tak jumpa Adam? Hang Tuah? Jumpa. Tak habis. Siapa tu Hang Tuah? Cerita sikit. Memastikan keselamatan perangan. Perangai. Perairan. Perairan Melaka. Hang Tuah tu siapa sebenarnya? Itu tugas dia. Dia tu siapa? Hang Tuah tu? Tukang kebun ke? Tak. Siapa? Pegawai polis? Ada orang yang boleh jawab? Siapa tu Hang Tuah? Saya. Siapa?
Permentahankan pemberarai melaka daripada serangan musuh. Okey, itu tugas dia Hang Tuah tu Hang Tuah tu siapa saya tanya? Hang Tuah tu siapa? Laksmana. Laksamana. Soalan jawapan senang aja ni Adam. Kita tengok mana. Hang Tuah tu ialah Cikgu. ya. Hang Tuah wujud ke tak sebenarnya? Ha? Hang Tuah wujud ke tak sebenarnya? Hang Tuah tu wujud lah. Dia tak masuk dalam buku sejarah. Tak masuk dalam cerita dia. So sejarah Hang Tuah ni telah diceritakan, dibukukan. Okey. Ada orang tanya, ada orang tanya Hang Tuah ni sebenarnya tak wujud, dia kata. Okey. Wujud tak wujud tu tak apalah, tu cerita ni, tapi yang penting nama Hang Tuah ni telah dimasukkan dalam buku. Dia dibukukan, telah diceritakan kisah dia. So kita yakinlah yang Hang Tuah tu wujud. Itu saja. Okey. So yang orang kata dia tak wujud tu semua itu kita abaikan. Okey, yang sekarang yang kita belajar, kita masuk dalam buku teks sejarah tahun 54 ni ada nama Laksamana Hang Tuah. Jadi kita percaya dia adalah. Itu saja. Okey. Yang penting kita tahu peranan dia ialah untuk membantu menguruskan perairan Melaka, kerajaan Melaka masa tu dia sebagai hulu balang lah, panglima, orang yang bertanggungjawab dalam keselamatan Melaka pada masa tu. Alright. Okay, so saya harap awak boleh faham. Okay, saya jelas untuk subjek kita hari ini. Sebenarnya senang sajalah, tak adalah susah pun. Cuma nak kenal 6 orang tokoh tadi. Okay, apakah peranan mereka. Kemudian saya dah cerita sedikit tentang para mesyuara, bagaimana dia dapatkan nama Melaka itu sebagai negeri Melaka. Okay. Kejalang banyak. Kemudian kita belajar tadi tentang struktur masyarakat tu senang aja. Sultan, pembesar kan. Itu saja. Okey. Ni sejarah permainan tradisional ni. Ada soalan? Dari kos 11 lagi. Tak ada. Oh, komplit lah. Siapa tu? Okey, baik. Saya akan bagi latihan, okey, dalam bentuk quizzes, okey. So awak buat nanti di dalam grup WhatsApp kelas. Saya akan hantar dalam grup WhatsApp kelas. Awak jawab soalan apa yang kita belajar hari ni, soalan tentang tu lah. Okay? Alright, so kita jumpa minggu hadapan untuk sambungan lagi bahagian yang kedua. Okay? Boleh? Boleh. Alright, kita jumpa minggu hadapan. Jumpa lagi. Bye. Buat ulangan lagi, baca buku, okay? Jangan lupa jawab soalan quizzes dah hantar pada saya jawapan dia. Alright? Pastikan lepas betul semua. Okay. Terima kasih cikgu. Amir, apa yang banyak Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amin, jangan keluar lagi. Assalamualaikum. Salam. Nanti, tunggu. Tunggu apa? Keluarlah. Jangan. Tengok dalam grup WhatsApp saya nak bagi latihan.